Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan bincangkan topik satu lagi untuk minggu ini, iaitu topik 4. Okey, topik 4 kita akan bincangkan tentang Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 308 dan Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Okey, ini Akta Pendidikan dan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak ni adalah tentang penubuhan taska dan juga tadika ataupun prasekolah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu Akta 308, Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. Kita tengok dulu kepentingan dan tujuan pembentukan akta. Termaktub dalam akta ni termaktub dalam Undang-Undang Malaysia, di mana merupakan garis panduan yang mesti dipatuhi untuk pendaftaran, pengawalan dan pemantauan bagi taska. Taska ya, bukan tadika ataupun prasekolah. Yang ini kita bincang tentang taska. Okey, semua taman asuhan atau taska adalah tertakluk kepada akta ini. Okey. Barang sesiapa sahaja boleh didakwa di mahkamah sekiranya melanggar akta ini. Ianya bertujuan untuk menjamin kualiti perkhidmatan kanak-kanak. Okey, di dalam akta ini kita ada bahagian kedua iaitu pendaftaran taman asuhan kanak-kanak. Di bawah bahagian 2 pendaftaran ini ada Seksyen 4, Seksyen 5, Seksyen 6, Seksyen 7, Seksyen 8, Seksyen 9, Seksyen 10, Seksyen 11. Okey, Seksyen 4 yang menetapkan semua taman asuhan kanak-kanak hendaklah didaftar. Tak kiralah di premis atau di rumah, kena daftar. Menjadi satu kesalahan jika tidak didaftarkan. Okey. Seksyen 5 pula adalah kategori taman asuhan kanak-kanak. Nanti kita akan go through satu-satu seksyen ini. Seksyen 6 ialah larangan ke atas taman asuhan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Seksyen 7 ialah tata cara pendaftaran. Seksyen 8 terma dan syarat yang hendak dikenakan. Seksyen 9 daftar yang hendak disimpan, atau daftar ni maksud rekod-rekod lah, dokumen-dokumen yang hendak disimpan. Seksyen 10 pemeriksaan daftar yang disimpan. Seksyen 11 perakuan pendaftaran. Okey. Kita tengok dulu satu-satu. Seksyen 4. Semua taman asuhan kanak-kanak hendaklah didaftarkan. Okey. Tertakluk kepada peruntukan akta ini, tiap-tiap taman asuhan kanak-kanak ataupun taska hendaklah didaftarkan di bawah akta ini. Okey, manakala Seksyen 5, kita nak kenali kategori taman asuhan kanak-kanak. Okey. Ada 4 kategori taman asuhan kanak-kanak. Yang pertama ialah taman asuhan kanak-kanak di rumah, di mana ia menerima kurang daripada 10 orang kanak-kanak. Okey, tak lebih ya, kalau pengasuh di rumah tu kena 10 orang ke bawah sahaja. Okey, dan didaftarkan di bawah Seksyen 7. Okey, walaupun taman asuhan ni orang kata jaga anak-anak di rumah, pengasuh itu mesti mendaftar dengan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak di bawah Seksyen 7. Okey, kita tengok kategori kedua ialah taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja. Okey, jenis taman asuhan ini menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih. Yang tadi yang di rumah tu tak boleh lebih daripada 10 orang. Okey, kalau taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja menerima masuk 10 atau lebih kanak-kanak. Okey. Yang ketiga, taman asuhan kanak-kanak komuniti. Okey, menerima masuk 10 orang atau lebih di suatu kawasan tertentu dan menerima bantuan daripada kerajaan persekutuan atau suatu kerajaan negeri lah. Contoh macam tadika kemas, tadika perpaduan. Okey. Ia di bawah komuniti tertentu. Okey, yang keempat ialah taman asuhan kanak-kanak di institusi. Okey. Ini taman asuhan yang selain daripada perenggan A, B, C tadi ya, menerima masuk 10 orang atau lebih kanak-kanak.
Taman asuhan kanak-kanak di institusi ni contoh macam di UPSI ada taska mereka sendiri. Begitu juga dengan institusi lain lah. Okey, tengok section 6, larangan ke atas taman asuhan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Okey, kita tengok yang pertama. Tiada seorang pun boleh menjalankan atau mengambil bahagian dalam pengurusan suatu taman asuhan yang tidak didaftarkan di bawah peruntukan akta ini. Okey, jelas ya bahawa kita tidak boleh terlibat atau membantu pengurusan mana-mana taska yang tidak berdaftar. Menjadi satu kesalahan. Okey, mana-mana orang yang melanggar subsection 1 itu ianya bersalah, melakukan satu kesalahan. Apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, itu kesalahan pertama. Kalau kesalahan kedua atau berikutnya, denda tidak lebih daripada RM20,000 dan penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay. Kita tengok section 7 ialah pendaftaran. Okay, permohonan bagi pendaftaran berhubungan dengan suatu taman asuhan kanak-kanak hendaklah dibuat kepada ketua pengarah dalam borang yang ditetapkan. Okay. Ketua pengarah boleh menurut budi bicaranya yang mutlak mendaftarkan atau enggan mendaftarkan pemohon. Okey, ketua pengarah di sini merujuk kepada ketua pengarah institusi di bawah mana kita nak buka taska tu. Sama ada JKM ke, di bawah institusi tertentu ke, atau di bawah perpaduan kemas, perlu merujuk kepada ketua pengarah jabatan masing-masing lah. Okey, ketua pengarah boleh menurut budi bicaranya yang mutlak mendaftarkan atau enggan mendaftarkan pemohon berhubungan dengan taman asuhan kanak-kanak tu. Okey, ketua pengarah mempunyai kuasa sama ada nak meluluskan ataupun tidak permohonan tersebut. Okey. Ketua pengarah boleh mendaftarkan mana-mana taman asuhan kanak-kanak tertaluk kepada syarat-syarat berikut dengan menghadkan bilangan kanak-kanak yang diterima masuk, dengan menjamin bahawa pemohon atau mana-mana orang lain yang diambil bekerja di taman asuhan kanak-kanak seorang yang layak dan sesuai, sama ada disebabkan oleh umur atau selainnya, untuk menjalankan, mengambil bahagian dalam pengurusan atau diambil bekerja di taman asuhan kanak-kanak. Okey, ketua pengarah dia akan pastikan pemohon ataupun pekerja yang nak diambil untuk di taska itu adalah orang yang layak dan sesuai, sama ada dari segi umur ataupun kelayakan lain lah. Okey, tengok ya, section 8 ni tadi terma dan syarat yang hendak dikenakan. Okey, dengan menjamin bahawa taman asuhan itu mempunyai kaki tangan yang cukup dari segi bilangan, kelayakan atau pengalaman bekerja. Okey, di sini menunjukkan bahawa sesebuah taska itu perlu diusahakan atau punya kaki tangan yang layak dari segi pendidikan, nisbah pengasuh dan kanak-kanak yang betul, dan juga mengambil pekerja yang berpengalaman. Okey. Selain itu, yang menjamin bahawa taman asuhan kanak-kanak itu hendaklah dilengkapkan dan disenggara dengan secukup dan sesuainya. Ia bermaksud walaupun taska itu di rumah, tapi perlu disediakan peralatan-peralatan yang bersesuaian untuk menjaga kanak-kanak, menjaga bayi dan sebagainya. Okey. Lagi tentang terma dan syarat yang hendak dikenakan. Okey, ketua pengarah boleh mendaftarkan mana-mana taska tertaluk kepada dengan menjamin bahawa jika mana-mana kanak-kanak diterima masuk di mana-mana taska dan tinggal di sana selama 1 jangka masa terus-menerus yang melebihi 4 jam dalam satu hari, hendaklah ada peraturan yang cukup dan sesuai bagi makanan, rehat dan hiburan, dan juga diet yang cukup serta seimbang hendaklah diadakan. Okey, ini merujuk kepada kanak-kanak yang ditinggal di rumah pengasuh atau di tempat asuhan sehingga petang. Sehingga petang itu bermakna melebihi 4 jam. Jadi pengusaha dan pengasuh perlu menyediakan
makanan yang secukupnya, waktu rehat dan hiburan bagi kanak-kanak ini. Makanan tu perlulah yang diet seimbang dan bersesuaian lah. Okey. Dengan mematuhi apa-apa kehendak yang berkaitan dengan struktur, pencegahan napi, kesihatan, kebersihan dan keselamatan. Okey. Setiap taska yang hendak ditubuhkan perlu mematuhi kriteria-kriteria pencegahan kebakaran, memenuhi kriteria kesihatan, kebersihan dan keselamatan. Okey. Dan juga syarat-syarat lainnya yang difikirkan perlu oleh ketua pengarah tersebutlah. Okey, kita tengok section 9, daftar yang hendak disimpan. Daftar ni ialah dokumen-dokumen, sijil-sijil, laporan-laporan dan sebagainya yang hendak disimpan. Okey, ketua pengarah hendaklah mengarahkan supaya disimpan dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang boleh ditetapkannya suatu daftar taman asuhan kanak-kanak yang didaftarkan di bawah akta ini yang mengandungi dalam satu dokumen tu ada nama dan alamat orang yang didaftarkan berhubungan dengan taska itu, biasanya pengusaha itu sendirilah. Okey. Nama dan alamat taman asuhan kanak-kanak berdaftar. Okey, taska mesti ada nama dia kan. Okey, nama dan alamat di mana dia beroperasi. Okey, butir-butir lain yang difikirkan perlulah oleh ketua pengarah mengikutlah ketua pengarah jabatan masing-masing. Kemudian satu salinan catatan dalam daftar yang berupa diperakui dengan tanda tangan ketua pengarah hendaklah sehingga dibuktikan sebaliknya diterima dalam keterangan sebagai bukti fakta yang dinyatakan dalamnya pada tarikh salinan diperakui. Okey, satu salinan catatan dalam daftar itu ada daftar tu tadi ada nama, alamat, pengasuh, owner, nama dan alamat taman asuhan dan perlu ditandatangani oleh ketua pengarah tersebut. Section 10, pemeriksaan daftar simpanan. Okey, akan ada berlakunya datang audit untuk memeriksa daftar yang rekod-rekod yang disimpan ni. Okey, permohonan secara tulis boleh ditulis kepada pengarah dengan membayar fee atau yuran bayaran tertentulah untuk memeriksa daftar yang disimpan di bawah Seksyen 9 dalam masa pejabat. Okey, Seksyen 11 ialah perakuan pendaftaran. Jika mana-mana taman asuhan kanak-kanak didaftarkan, ketua pengarah hendaklah mengeluarkan satu arahan bayaran yang ditetapkan untuk dibayar bagi tujuan perakuan pendaftaran inilah dalam borang yang ditetapkan. Okey, dalam perakuan itu adalah menyatakan alamat taman asuhan kanak-kanak yang dimaksudkan dan juga syarat yang dikenakan di bawah peruntukan inilah. Okey, suatu perakuan pendaftaran hendaklah dikeluarkan kepada pemohon dan tidak boleh dipindah milik pada orang-orang lain lah. Setiap perakuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah peruntukan seksyen ini sah selama 60 bulan sahaja. Okey, 60 bulan 5 tahun ya, 60 bulan lebih kurang 5 tahun. Okey, seksyen 11 juga, jika berlaku apa-apa perubahan dalam butir-butir yang di dalam perakuan tu, dalam tempoh orang yang pengusaha itu perlu dalam tempoh masa 14 hari memberitahu ketua pengarah secara bertulis dan juga ketua pengarah akan mengeluarkan satu perakuan pindaan untuk ganti perakuan yang asal tu lah. Okey. Suatu salinan perakuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh ketua pengarah di bawah seksyen ini hendaklah dipamer di tempat yang mudah dilihat di dalam premis. Okey, dah ada surat perakuan pendaftaran tu, dia kena pamerkan di taska ataupun di rumah lah. Okey, apabila berhenti mengendalikan suatu taman asuhan, okey, pemohon hendaklah menyerahkan semula perakuan tersebut kepada ketua pengarah dalam masa 1 bulan dari tarikh pemberhentian itu. Kena pulangkan balik ya surat perakuan tersebut. Okey, kita tengok bahagian 1, tadi bahagian 2, kita tengok balik bahagian 1 iaitu permulaan. Seksyen 2. Okey, kita tengok maaf ya. Ini Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Okey.
Yang tadi atas asuhan kanak-kanak kan, taman asuhan kanak-kanak. Yang ini adalah untuk prasekolah dan tadika. Okey, bahagian 1 ialah permulaan, section 2 ialah tafsiran. Dia tafsir dulu kurikulum prasekolah. Bermaksud garis panduan kurikulum yang diluluskan oleh Menteri di bawah Seksyen 22 bagi kegunaan tadika. Okey. Pendidikan prasekolah artinya program pendidikan bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Okey. Tadika artinya mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 orang murid atau lebih. Okey, bahagian 4, sistem pendidikan kebangsaan. Bab 1, sistem pendidikan kebangsaan. Di bawah Seksyen 15(A) adalah mengenai pendidikan prasekolah. Dalam Akta Pendidikan ada banyak, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi IPT, IPTA, IPTS. Jadi kita fokus pada prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak. Okey, ini di bahagian 4, sistem pendidikan kebangsaan. Bab 1, sistem pendidikan kebangsaan di bawah Seksyen 15(A) adalah mengenai pendidikan prasekolah. Okey, kita tengok. Di bawah pendidikan prasekolah, di bawah Seksyen 20, larangan terhadap penubuhan, pengendalian atau pengurusan tadika. Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan ia didaftarkan di bawah akta ini. Okey, tadika perlu didaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Okey. Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan tadika tadi didaftar di bawah ini manakala seseorang yang melanggar subsection 1(1) tadi adalah melakukan suatu kesalahan. Okey, kita tengok Seksyen 21, kuasa menteri untuk menubuhkan tadika. Menteri boleh tertakluk kepada peruntukan akta ini menubuhkan dan menyelenggara tadika. Okey, contoh tadika perpaduan, ada kementerian tertentu yang menguruskannya. Begitu juga dengan kemas, ada kementerian yang tertentu. Begitu juga dengan prasekolah, ada kementerian tertentu yang menubuh dan menyelenggarakan tadika tersebut. Okey. Kurikulum Seksyen 22, kurikulum prasekolah. Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. Seksyen 23, bahasa pengantar di tadika. Walau apapun subsection 17(1), bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Tetapi, jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Okey, contoh, kalau bahasa tadika itu menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar, contoh bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, bahasa Melayu, bahasa Malaysia perlu menjadi bahasa wajib yang diajar. Okey, walaupun bukan bahasa pengantar tapi dia wajib diajar. Okey. Seksyen 24, kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan bab ini. Okey, Seksyen 25, bab 2 tidak terpakai bagi taman asuhan kanak-kanak. Okey, bab 2 pendidikan prasekolah atau pendidikan 1996 tidak terpakai untuk taska. Hanya untuk tadika dan prasekolah saja. Kena faham tu ya. Okey. Untuk taska tadi, Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Okey, yang ini hanya untuk pendidikan prasekolah atau tadika. Okey. Okey, hari habis. Sikit saja bab ni, akta ni, tapi agak pening sikit akta ni. Kena banyak faham. Dia tak ada banyak benda yang kita nak boleh terangkan mengenai akta ini, hanya satu fakta sahaja. Kita bincangkan fakta.
Soalan pun kalau final exam akan keluar tentang akta ini secara direct. Okey, tanya bagi nama akta, apa dia penerangan tentang akta ini. Okey, tak susah. Okey, jadi saya sebelum ni saya dah terangkan topik 3. Yang ini adalah topik 4. Okey, saya akan sediakan satu forum juga untuk topik 3 dan topik 4 ini. Cikgu-cikgu boleh menjawab, tiada masa hadnya untuk menjawab forum ini adalah terbuka. Cuma setiap kali kelas, cuba tik kehadiran terlebih dahulu. Kerana kehadiran dikira markah. Forum tidak ada markah, tetapi saya melihat pada penglibatan cikgu, bagaimana cikgu merespon saya punya forum lah. Dia nak tengok siapa yang rajin respon, siapa yang selalu respon. Dia ada markah di situ. Tak menjadi kesalahan kalau tidak merespon, cuma kurang markah sahajalah. Okey, baik cikgu, begitulah kelas kita pada minggu ini. Saya minta maaf saya tidak boleh adakan Google Meet atau Zoom kerana saya lihat cikgu, saya juga sendiri mengalami beberapa kesukaran. Sama ada macam line internet, susah kan, nak masuk tak boleh, nak masuk tak boleh, keluar masuk. Jadi perkara begitu saya anggap mengganggu pembelajaran kita. Jadi saya tak nak cikgu pun stres, tak dapat ikut kelas dan sebagainya. Jadi saya buat cara begini. Saya record suara saya baca dan beri penerangan dengan slide. Okey. Bila saya upload di LMS slide video rakaman ini, cikgu boleh akses bila masa. Download ataupun tak nak download, nak dengar je terus dekat LMS pun boleh. Nak download pun tak ada masalah. Okey, saya hanya menerangkan kembali saja slide ni. Dan cikgu boleh baca lah slide tu sama saja dengan apa yang saya cakap. Lebih kurangnya cuma ada beberapa benda yang saya explain sikit lah. Kan tak banyak. Semuanya saya dah tulis di dalam slide tu dengan jelas. Okey, saya harap cikgu dapat orang kata menerima apa yang saya kongsikan ini. Saya berharap semua cikgu tidak putus asa. Belajar memang susah cikgu. Tiada apa pun perkara dalam hidup kita yang senang. Bukan setakat belajar saja, nak makan pun kadang kena usaha sikit. Kena masak dulu, nak suam, nak kunyah, nak telan dan barulah kita kenyang. Betul kan? Jadi saya rasa belajar dengan sekarang ini situasinya tidak terlalu mencabar. Tidak perlu datang kelas, hanya online kelas kan, cuma tugasan juga saya bagi secara direct. Tak ada perlu critical thinking sangat, hanya saya beri penjelasan yang direct saja. Okey, apa saja yang cikgu rasa berkaitan dengan tugasan, masukkan saja, saya akan terima. Cuma yang pentingnya perlu menepati kehendak soalan lah. Okey, cikgu boleh tanya saya dulu, betul ke tak apa yang cikgu buat, draft dulu, dan bila saya kata okey, boleh upload terus submit. Saya tak buka lagi tapak submission. Okey, nanti saya akan buka satu platform submission untuk tugasan individu dan tugasan kumpulan ya. Saya minta cikgu-cikgu semua bertenang, relax belajar. Saya rasa belajar TTIC tidak sesusah mana kerana masih dalam bahasa Melayu berbanding dengan IPTS, PTA yang lain lah. Okey. Cikgu jangan rasa rendah diri kerana faktor umur dan sebagainya. Saya juga dah 40-an dan masih belajar. Macam-macam cabaran yang saya lalui. Masalah kesihatan. Saya merupakan seorang pesakit kronik SLE. Dan juga masalah anak saya juga tak sihat. Macam-macam lah. Kita masing-masing ada cabaran dan dugaan masing-masing. Cuma yang penting kita perlu kuat semangat. Keinginan kita itu. Kita dah mula mendaftar untuk belajar, jangan separuh jalan cikgu-cikgu. Saya nasihatkan bila kita dah mula belajar, itu adalah niat yang baik. Kita jangan rasa nak berhenti separuh jalan, tak mampu. Tiada yang mampu, tiada yang tak mampu sebenarnya. Bila kita dah mula mendaftar, bermakna kita ada keinginan, semangat kita itu ada. Jadi kita teruskan usaha kita. Jangan mengalah, jangan give up. Jangan rasa tak boleh nak buat, takut semuanya. Semua itu ada cabaran.
Kita nak berjaya, kita nak jadi orang yang berilmu kan. Jadi cabaran menuntut ilmu tu besar. Okay, saya harap perkongsian saya, nasihat saya ini sama-sama kita ambil iktibar, ambil tauladan. Saya harap cikgu semua teruskan semangat untuk belajar. Okay. Saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya dan saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan bahasa, tutur kata saya yang tak kena. Okay, kita jumpa minggu depan di topik yang seterusnya. Terima kasih cikgu.